Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Topik perbincangan kita pada hari ini adalah pengangkutan awam. Pengangkutan awam adalah merujuk kepada perkhidmatan kenderaan pengangkutan awam berbayar yang digunakan oleh masyarakat awam untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Pengangkutan awam atau transisi awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Terdapat tiga jenis pengangkutan awam. Yang pertama, air, yang kedua, udara dan yang ketiga, darat. Contoh pengangkutan awam yang terdapat di air seperti kapal, feri, bot dan lain-lain. Manakala pengangkutan awam yang terdapat di udara seperti kapal terbang, dan pengangkutan awam yang terdapat di darat pula seperti teksi, bas, LRT dan monorail. Faedah utama atau kebaikan utama menggunakan pengangkutan awam ialah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang sering menghantui jutaan penduduk di bandar-bandar besar. Hal ini bertambah runcing lagi apabila tiba waktu puncak ketika pagi dan pulang dari kerja. Sekiranya orang ramai sepakat menggunakan perkhidmatan awam atau pengangkutan awam untuk ke tempat kerja, pastinya masalah kesesakan ini tidak berlaku. Sebagai contoh, semua orang menggunakan bas awam untuk ke tempat kerja, maka jumlah kenderaan persendirian di atas jalan raya pastinya berkurangan. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga pasti akan menjimatkan masa individu yang menggunakannya. Hal ini demikian kerana penggunaan transit aliran ringan LRT atau monorail yang tidak melalui jalan raya pastinya mempercepatkan masa untuk sampai ke satu-satu destinasi. Stesen-stesen LRT ini juga dibina di tempat-tempat tumpuan orang ramai seperti Pudu Sentral, Kuala Lumpur Sentral dan Pasar Seni. Secara tidak langsung, kita tidak perlu menempuh jalan raya yang sesak dengan kenderaan. Faedah atau kebaikan yang seterusnya ialah indeks pencemaran udara juga dapat dikurangkan jika kita sepakat untuk menggunakan pengangkutan awam untuk ke mana-mana destinasi.
Hal ini tidak dapat dinafikan kerana apabila kenderaan di atas jalan semakin berkurangan, maka pelepasan gas karbon monoksida yang berbahaya kepada manusia turut berkurangan. Kesannya, kita dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau sekaligus. Secara tidak langsung juga, rakyat Malaysia dapat hidup dengan sihat dan sejahtera. Tambahan pula, penggunaan pengangkutan awam yang efisien turut mampu menarik minat pelancong asing untuk berkunjung ke negara kita. Justru, pendapatan negara akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah pelancongan tersebut. Hal ini membolehkan pihak kerajaan merangka lebih banyak kemudahan dan prasarana untuk kegunaan rakyat tempatan. Oleh itu, penggunaan pengangkutan awam ini perlu digalakkan demi memastikan kelangsungan penggunaannya dalam masyarakat. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangkutan awam kita ialah kos tambangnya yang agak mahal. Kadar tambang terutamanya bagi penumpang teksi dan LRT adalah dianggap mahal terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah serta menghalang mereka daripada menggunakan sistem pengangkutan itu dengan lebih kerap. Keadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam terutamanya LRT agak kurang dan tidak menyeluruh. Kebanyakan daripada mereka hanya menggunakan pengangkutan awam hanya apabila terdesak atau hanya untuk ke pejabat sahaja. Jadi, kemeluk utama ini harus diselesaikan oleh kerajaan jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan pengangkutan awam tersebut. Selain itu, kemeluk pengangkutan awam ini turut dikaitkan dengan amalan pengurusannya yang tidak cekap. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam, terutamanya bas awam, tidak boleh diharap dari segi ketepatan waktu operasinya. Kelewatan bas kerap berlaku dan tidak mengikut jadual perjalanan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan masyarakat sukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Masalah kelewatan sampai ke tempat kerja menjadi isu utama akibat kegagalan pihak pengurusan mengatasi masalah tersebut. Masalah penjagaan bas awam, LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori yang mengecewakan kerana penyelenggaraannya yang tidak menyeluruh. Oleh itu, masyarakat bukan sahaja kecewa melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadual perjalanan, malah pada masa yang sama, kegagalan untuk menjaga kualiti perkhidmatan pengangkutan awam turut dirasai. Malah, pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja mereka seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. Seringkali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang dibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. Sikap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua pekerja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. Ada di antara mereka yang masih mengamalkan sikap ingin menjadi sang juara di jalan raya. Hal ini bukan sahaja membahayakan penumpang kenderaan tersebut, malah pada masa yang sama turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Justru semua pekerja pengangkutan awam harus diberi satu khusus untuk memastikan mereka lebih mesra pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan serta masyarakat awam yang lain.
Kita juga sering terdengar rungutan orang awam yang mengatakan bahawa tumpuan perkhidmatan awam di negara kita tidak menyeluruh. Kemudahan stesen LRT umpamanya hanya terletak di kawasan tertentu yang kadang-kala menyukarkan orang ramai tiba ke pejabat. Hal ini bertambah rumit kerana masalah kekurangan pengangkutan tambahan di kawasan itu. Kalau anda sering menggunakan pengangkutan awam, sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. Contohnya di antara stesen monorail dan stesen LRT atau di antara stesen bas dan stesen monorail. Hal ini menyebabkan perjalanan penumpang terganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain pula. Era globalisasi yang mengutamakan kepantasan, sudah pasti keadaan ini dianggap merumitkan kehidupan masyarakat. Maka satu sistem tiket yang bersepadu harus diadakan oleh kerajaan sebelum kemulut ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Kesimpulannya, penggunaan pengangkutan awam di negara kita ini mendatangkan 1001 faedah buat rakyat dan negara. Oleh itu, semua pihak perlu memastikan kelangsungan penggunaan pengangkutan awam. Walau bagaimanapun, masalah pengangkutan awam di negara kita amat perlu diambil berat oleh pihak yang terbabit. Sekiranya perkara tersebut masih terus didiamkan tanpa sebarang tindakan, kita bimbang hasrat kerajaan untuk menjadikan pengangkutan awam sebagai salah satu pengangkutan utama di negara kita akan terkubur. Kesungguhan pihak kerajaan untuk mengambil langkah awal dalam menangani masalah ini amat ditagih dan pihak berwajib tidak harus bertindak hanya apabila isu ini menjadi tatapan masyarakat dalam media massa negara. Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas dalam kemelut ini dan bukan bersikap sudah terhantuk baru tergadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Topik perbincangan kita pada hari ini